Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang pada semua rakan-rakan yang dapat meluangkan masa bersama saya untuk perkongsian ilmu yang tak seberapa ni, tapi saya harap di akhir perkongsian ni dapat membantu cikgu-cikgu dan rakan-rakan dalam pengurusan data, especially untuk pengumpulan data. Okay, memandangkan kita sekarang banyak menggunakan online, jadi semua dah sedia maklum Google Form ni antara platform yang ataupun aplikasi yang paling mudah dan tak perlukan coding yang banyak untuk mengumpul data. Tetapi ada trik dalam Google Form ni supaya kita punya borang ataupun form lebih tersusun dan juga data yang kita nak tu akan mengikut menepati apa yang kita nak. Okay. So kalau boleh saya nak kita bersantai lah, tak perlulah skema-skema kat sini sebab hari Minggu kan. Okay. Tapi saya harap semua kita hands on semua buka laptop, sama-sama kita buat. Sekiranya ada masalah, cikgu boleh share screen, kita akan fix sama-sama. Okay, selamat datang pada semua yang baru datang ni. So kita akan buka masing-masing. Okay, saya nak semua cikgu buka Google Drive. Okay, saya share lah saya punya screen supaya sama-sama boleh berkongsi, boleh tengok apa yang saya buat. Sekejap. Ya, Cikgu Doris baru masuk. Sorry, susah. Link tadi tak dapat nak masuk tadi. Ada problem dengan link tu. Tak apa, Cikgu Doris, tak apa. Okay. So, saya akan sharekan screen. Okay. Sekarang kita akan create satu Google Form. Okay. Semua create satu Google Form, pergi kat new. Dia ada dua cara, sama ada new kat sini Google Form ataupun klik kanan Google Form. Okay. So saya akan ajar satu persatu Mungkin ada yang dah biasa tapi saya kena kontrolkan sebab kita nak semua dapat. Ada yang baru masuk, ada yang slow lagi. So kita sama-samalah ikut level yang sepelahan mungkin lah supaya semua faham. Okay, first thing. Tajuk, kita akan namakan tajuk. Contohnya, katalah borang pendaftaran pelajar. Okay, kita namakan borang pendaftaran pelajar. Saya nak cikgu sama-sama buatlah. Rakan-rakan. Okay, bila cikgu type kat sini, bila cikgu klik kat sini, dia akan auto. So kita tak payah rename dah. Okay, itu dah mudah lah. Okay, kemudian kat form description ni, kalau boleh, cikgu tulislah maklumat. Katalah orang sekolah kebanggaan. Okay. Katalah, sini pun dah cukup. Okay, dekat sini, kita letak mestilah kalau borang pendaftaran mesti ada nama. Nama penuh pelajar. Okay, nama penuh pelajar. Kat sini adalah jenis soalan. Soalan yang kita akan guna, bentuk soalan. Short answer ialah untuk jawapan yang pendek. Kalau paragraf, jawapan yang panjang. Okay, multiple choice ni, kita akan tengoklah multiple choice ni dia lebih kepada jawapan yang pendek-pendek tapi dia boleh pilih satu sahaja jawapan. Checkbox, jawapan yang boleh dipilih secara lebih dari satu. Okay, drop down ni contohnya kalau data yang melibatkan banyak pilihan, so kita suggest guna drop down. Okay, supaya dia tak mengganggu bentuk form tu panjang-panjang. Okay, file upload,
untuk upload. Nanti kita akan cuba satu persatu. Okey, kita tengok short answer dulu. Okey, short answer ni lebih sesuai untuk nama lah. Okey, untuk memastikan semua orang yang mengisi form kita tu mengisi kesemua data yang kita nak, kita perlu letak required ataupun dalam bahasa Inggerisnya compulsory ataupun wajib diisi. Okey, compulsory untuk diisi, jadi kita perlu letak required. Okey, kalau kata nak bentuk yang sama tapi soalan yang lain, kita tak perlu tambah kat sini, kita just klik duplicate. Okey, setelah nama penuh ibu. Tapi sebab kita tak nak campur, kita akan menggunakan section Okey, nama penuh ibu, katalah kat sini ialah nombor kad pengenalan. Nombor nombor kad pengenalan kah? Ke nombor MyKid? Kalau pelajar. Okey, kita berbodoh lah. Nombor kad pengenalan /MyKid. Okey. So dekat sini, kita nak yang mengisi borang tu isi dalam jawapan nombor. Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita klik kat 3 dot ni. Okey, kita klik kat 3 dot ni. Kita bagi tahu kat dia description. Okey. Isi tanpa tanda dash. Tanda sempang. Itulah maksud dia. Okey. So isi tanpa tanda dash. Yang ni pula okey, selalunya kalau borang-borang macam ni kita kena huruf besar kan. Okey. Nama penuh menggunakan huruf besar. Okey. Tapi kadang-kadang ada jenis orang yang mengisi form ni, dia tak border pun, dia tak peduli pun arahan kita ni. Jadi kita susah nak kontrol dia macam mana. Apa yang kita boleh buat, okey, ni adalah trik yang pertama Cikgu tengok baik-baik Trik yang pertama. Okey, dekat dot 3 ni, okey, 1, 2, 3, dot 3 ni kita klik. Okey, di bawah ini ada respond validation. Okey, respond validation. Kita klik kat sini, okey, dia akan keluar satu lagi paparan. Jadi nama penuh kita nak di huruf besar. So, macam mana kita nak set dia sebagai huruf besar? Kita pergi dekat regular expression. Okey. Saya tunjuk balik dekat area sini, dekat number ni. Klik drop down, regular expression. Okey. Dekat content ni, kita ambil match. Okey. Kita nak matchkan apa yang kita nak sahaja. Jadi pattern dia ialah kita nak huruf besar, nama. Okey, apa yang kita boleh buat? Okey, kita type kurungan. Okey, kurungan. Bukan yang kurungan curve tu yang bentuk yang dekat bawah, dekat curly braces, dekat keyboard tu ada curly braces, dekat bawah ada tu. Okey, kurungan petak tu. Okey, huruf besar A sampai Z. Okey. Kemudian kita nak, okey, bila ada nama mestilah dia lebih pada satu perkataan kan. So, kita letak space bar. Okey, tekan space bar. Kemudian mungkin kadang-kadang contohnya nama yang India ke apa kan. Katalah Siva Kumar anak lelaki Munyandi. So, dia jarang tulis nama panjang, dia akan letak M titik Siva Kumar. So, kita nak ada titik. Okey. Macam mana pula nama kalau ada Elias? So, kita letaklah Elias. Elias. Okey. Kemudian, kita tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Dan kita type asterisk. Okey, ini dia punya trik. Okey, kemudian dekat sini, kita bagi custom error text ni bila dia tak mengikut apa kehendak dalam borang kita, dia akan jadi error. Error ni akan display apa kesalahan dia. Okey, so kita tulis kat sini. Hanya menggunakan huruf
besar. Okey. Setakat ini ada soalan? Ada soalan? Kalau ni saya boleh proceed. Okey, boleh buka mikrofon. Sebab saya buka dua ni kan. Saya kena jap saya tengok ada tak soalan kat sini. Okey, tiada. Alright. Okey, so setakat ini faham Ini adalah arahan ataupun trik untuk kita pastikan pengisi borang mengikut apa yang kita nak. Okey, selalunya borang-borang yang melibatkan nama huruf besar ni bila kita nak buat sijil, okey, ataupun melibatkan borang rasmi, kita jarang menggunakan huruf kecil ataupun mix. Mix ni maksudnya nama pangkal dia besar lepas tu huruf kecil. Okey. So kita nak ngelakkan pengisi borang ni ikut huruf besar semua. Walaupun kita dah tulis kat situ dah description sila guna huruf besar, tapi kadang-kadang benda tu akan result dia mesti akan ada beberapa orang yang masih juga menggunakan sebab bagi dia ingat benda tu tak penting. Okay, bagi kita data yang kita nak huruf besar, yes. So kita kena letak trik ni supaya pengisi borang tak boleh submit selagi tak ikut apa yang kita nak. Okay. Okay, kemudian kita tengok seterusnya. Cikgu Hira, sorry. Ya, siap. Siapa tu? Yang dekat yang A sampai Z tu, kan nak letak titik dengan alias tu dia memang kena space Okay, space tu sebab bila namakan Dayang Sairah, dia bukan Dayang Sairah tu dekat kan? Dayang, type, space bar, Sairah. Betul kan? Oh, okay, so, faham. Kita nak masuk apa sekarang ni kita patternkan data kita. Bila kita patternkan data kita, jadi selain daripada pattern tu, borang tak akan terima. Okay, kenapa kita letak titik macam tadi saya cakap kan? Ada yang nama letak titik. Macam nama India lah. Lalu ada titik. Okay, macam kita kadang-kadang ada dua nama, ada alias. So kita, kalau so far setahu saya lah nama yang ada simbol ni alias dengan titik je. Ada yang simbol lain tak? Saya tak jumpa lagi lah. Tak ada. Tak ada kan? Selalu alias dengan titik je kan? Nama penuh orang. Okay. Okay, faham. Terima kasih. Oh, boleh skrin besar sikit. Okay, boleh Cikgu Rohana. Sekejap Okay, saya besarkan. Okay, nampak? Boleh nampakkah Cikgu Rohana? Okay, boleh nampak. Alright, thank you. Okay. So, kita dah ni, okay. So kat sini custom error text kena bagi tahulah supaya nanti dia tahulah yang dia tak boleh proceed selagi tak ikut arahan yang kita nak. Okay. Okay, untuk nombor kad pengenalan. Okay, nombor kad pengenalan tak mungkin huruf, betul tidak? Nombor, nama pun nombor. Kadang-kadang ada yang jenis yang nakal ni, orang kata apa? Orang Sarawak cakap semadi nadai ni, dia bubuh je. So kita tak dapat check. Di akhir tu baru kita dapat check keseluruhan data. Jadi kita tak nak mengurangkan error dari peserta mengisi. Okey. Lalunya, okey, nombor kad pengenalan ni, kita kadang-kadang ada sempang. Kadang-kadang tak ada sempang. Tapi kalau macam contohnya nak isi SPL KPM, kalau ada sempang, kejap saya nak tanya. Cikgu Doris kan SULDP. Kalau Cikgu Doris nak isi orang lain punya untuk LDP, SPL KPM, dan bentuk data nombor kad pengenalan tu, dia kena ada sempang ke tidak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Kalau kata peserta bagi dash tu, Cikgu Doris kena delete lah kan dash tu? Ya, saya kena delete. Okay. Okay. Kita nak memudahkan pengurus data ni, okay? Pengurus data ni bagi data dengan orang,
supaya memudahkan proses pendaftaran seterusnya. Okay, so kita bagi syarat dengan dia ataupun kita panggil sebagai validation. Okay, respon validation. Okay. So untuk nombor kad pengenalan isi tanpa tanda ni, okay, kita pergi bahagian respon validation. Dekat sini ada number kan? Okay, dekat sini kita pilih number. Okay, pilih number. Bahagian greater than ni, kita pilih is number. Okay, is number. Okay, number is number. Okay, sekiranya, okay, kita kena bagi arahan lah kat sini. Tanpa sempang. Okay, saya harap cikgu sama-sama rakan-rakan buat supaya bila kita buat kita ingat. Okay, so tanpa sempang. Jadi apabila, okay, kita tengok dia punya ni, kita tengok dia punya result dulu. Okay, dekat sini. So katalah nama. Okay, sekarang saya cuba guna huruf kecil Saya letak huruf kecil. Tak jadi apa-apa kan? Tapi kalau kita pergi ke bawah, dia keluar dah error kat sini. So huruf besar. Space bar. Huruf besar. Space bar. Huruf besar. Space bar. Ada masalah. Tapi katakanlah okay, nama dia M titik SS. Huruf kecil. Okay, dia suruh huruf besar. Tapi kalau kita letak M.SS, sebab kita dah declare titik ni sebagai pattern untuk nama dalam jawapan yang kita minta dari pengisi borang tu. Telah ada alias pula. Pun tak akan ada error. Tapi kalau kita letak simbol lain, tapi dia keluar ni lah hanya menggunakan huruf besar. So jaranglah orang nak letak ejaan dia pelik-pelik kan. Okay. So ini kita dah ni. Okay. Nombor kad pengenalan atau MyKit. Okay. Katakanlah kita type huruf. Yang nakal ni type huruf. Tapi dia keluar tanpa sempang. Boleh jugalah kita tambah lagi teks kat situ tanpa sempang. Tanpa nombor tanpa sempang pun boleh lah. Nombor tanpa sempang. Dia buat huruf. So dia tetap tak boleh terima. Jadi kalau kita buat huruf dan kita letak dash, dia akan keluar. Okay. So ini dua trik yang perlu cikgu-cikgu dan rakan-rakan tahu. Yang penting lah sebab ini kalau kita tak buat macam ni, kita akan dapat data yang macam-macam pattern. Okay. Okay, seterusnya. Kita add question seterusnya. Okay, katakanlah kita nak buat section. Okay, section. Section ni adalah satu bentuk yang mana macam kalau kita tengok borang hard copy, dia ada page by page. Okay, section ni adalah page yang sebelah ataupun kita kata next. Okay. Contohnya ni adalah borang pendaftaran pelajar. Okay, so kat sini kita letak maklumat pelajar dulu. Okay, bila kita letak section, okay, section kedua ialah maklumat ibu bapa. Okay, maklumat ibu bapa. Sini cikgu option lah sama ada cikgu nak tulis ke tak. Okay, so ni saya. Okay, lupa. Kalau kita type gender, kadang-kadang dia akan ikut pada sistem lah. Tengok, dia ada suggest dengan kita. Tapi sebab ini borang, sebab Google ni dari US kan, dia faham bahasa, dia defaultkan semua bahasa Inggeris. Tapi at least kalau kita buat dalam bahasa Inggeris, kita punya form, dia dah bagi suggestion, add all. Okay, add all. So, kita kat sini kita tulis perempuan. Okay. Lelaki. Okay, prefer not to say tu tak payahlah. Mana ada.
Dan kita tak ada pun kita tak ada transgender, kita tak ada biosexual ke tak ada kan. Okay, so tak ada. So kat sini boleh letak jantina. Ini bahasa Melayu lah. Sama juga perlu letak required. Okay. So multiple choice ni kita gunakan untuk data yang tak banyak. Jadi apabila kita tengok form, so dia boleh pilih salah satu, maksudnya dia nampak clear. Pilihan tak banyak sesuai untuk multiple choice ataupun kita panggil ni radio button. Okay. Okay, kita tengok seterusnya maklumat ibu bapa. So kita tak perlu dah ni, kita copy je. Kita copy satu. Kat pengenalan pun copy. Jadi kita bawa je, angkat ni, nampak ada 6 titik ni, kita angkut je ke bawah. Okay, letak bawah. Ni pun kita angkat, letak bawah. Okay, so kat sini nama nombor kad pengenalan. Tak ada my kit lah ibu bapa ni. Nombor kad pengenalan ibu. Okay, kat sini nama penuh ibu. Okay. So kita dah save masa untuk type. Ni pun sama. Tapi jantina mestilah perempuan kan ibu. Takkanlah lelaki kot. Okay. So sama juga. Kita copy lagi untuk bapa kan. Okay. Turun bawah dia. Okay. Nama penuh. Nama, nombor kad pengenalan. Bapa. Okay. Bila kita tengok form, dia ada next. Lepas kita isi, next, dia akan pergi kat maklumat ibu bapa. Okay. Ini adalah penggunaan section. Okay. Penggunaan section. Okay, ada soalan setakat ini sebelum saya proses terusnya? Macam mana pergi tengok yang selepas kita buat tu? Oh, okay. Kena klik apa Cik Azlan kena dekat atas ni. Atas ni ada bentuk mata ni. Oh, klik tu. Okay. Sejahtera. Cuba nak try jap. Okay, bila ni adalah video lah. Kita akan nampak. Oh, okay. Berjaya. Alright. Okay, jap. Okay, yang makeup tu kemudian nanti saya ajarkan. Okay. Katakan, okay, ni dah maklumat ibu apa semua. Okay. Sekarang kita nak kita buat section seterusnya. Kejap. Data, okay. Puan Jennifer, data apa yang selalunya digunakan dalam pengurusan data murid selain pada nama-nama ni? Nama dengan nombor kad pengenalan ni. Boleh respon? Ke ada yang bahagian selalu kutip data? Okay. Puan Jennifer? Kejap. Yang nama pendapatan ibu bapa. Okey, pendapatan ibu bapa. Okey. Adakah dia masuk sekali dalam satu form ataupun alamat. Ya, alamat. Okey, alamat penting Betul. Okey. Kita tengok alamat. Dan nombor telefon. Okey, nombor telefon. Okey, nombor telefon of course lah. Okey, nombor telefon nombor lah. Jadi kita declare sebagai nombor. Kita copy je. Nombor kad pengenalan ni kita copy saja sebagai nombor telefon. Okay, copy je. Okay, alamat rumah. Okay, alamat rumah. Okay, kat sini kita letak kat sini. Okay, kadang-kadang kita ada
penjaga, betul tidak? Ada? Okey, kadang-kadang dia tak duduk dengan mak ayah tapi kita boleh letak satu lagi arahan kat sini. Lepas ni, lepas pada dia jantina, kita letak satu arahan. Bawah dah. So, arahan dia ialah tiga sikit lah. Arahan dia apa ayat yang sesuai soalan dia? Tinggal bersama. Apa? Itulah nak buat soalan tu kita tak pandai. Macam kita nak bagi pilihan sama ada dia duduk dengan penjaga ataupun ibu bapa. Apa ayat yang soalan yang sesuai? Katalah okeylah saya ni je lah. Tinggal bersama. Okay, kat sini murid tinggal bersama, pelajar tinggal bersama. Okay, katakanlah sebab kita boleh pilih salah satu, ibu bapa, okay, penjaga. Okay, kat sini kalau kita nak tahu siapa, sebaik kita letak others. Bila kita letak others, so dia akan declarekan sama ada duduk dengan nenek dia ke apa semua. Okay, bila kita tengok kat sini, katakanlah okay, bila dia letak others, dah keluar lah pula. Sekejap. Apa yang 4 minit? Okay. Okay, dekat others ni, ni sini add others, sorry. Dekat sini. So dekat sini, okay, bila others, kita boleh declarekan nama nenek ke, atuk ke, macam tu lah. So, detail lah kita tahu sama ada dia tinggal dengan ibu bapa ataupun penjaga lain. Others tu penjaga lain lah. Okay, sekiranya dia kata pergi others, dekat sini kita akan buat satu go to section. Okay, go to section. Kalau yang ni, dia pergi sini nanti. Okay, so kita boleh pilih section seterusnya ialah maklumat, copy section. Okay, pergi section maklumat penjaga. Okay, maklumat penjaga. So dekat sini kita copy je balik. Okay. So, okay. Penjaga. So kita dah tahu dah siapa nenek ke sebab kita dah declare kat atas, so tak perlu tanya lagi. Nenek ke atuk ke, okay. So ini kita pergi, section ni kita boleh turunkan juga sebenarnya. Mana-mana section pun tak ada masalah. Okay, so katakanlah dia memilih others. Okay, dia terus pergi ke section 2. Yang ni dia pergi section ibu bapa. Okay, bila kita tengok form kita, okay. Ibu bapa, bila kita tekan next, dia pergi maklumat ibu bapa. Okay.
Kiranya dipilih ada. Okey, katalah nenek. Dia tekan next. Dia terus pergi maklumat penjaga. Okey, kita memberi pilihan kepada pengisi borang untuk memilih. Boleh lagi sekali tak? Macam laju sikit. Sorry. Laju lah. Sorry. Okey. Okey, apabila ada optional soal selidik lah selalunya soal selidik selalunya dia ada dua situasi ataupun lebih. Okey. Maksudnya bukan satu situasi, dia lebih pada satu situasi lah. Okey, dua atau lebih. Okey, apabila kita ada pilihan yang salah satu, okey, ini kita panggilkan sebagai situasi. Pelajar tinggal bersama ibu bapa ataupun penjagalah ada. Jadi untuk ni, kita pergi dekat titik 3 ni. Okay, saya clear balik. Yep. Okay. Saya buang balik ni. Okay. Saya tunjuk semula add question. Okay. Penjaga tinggal bersama. Dekat sini. Ibu. Apa? Okay. Kita pilih multiple choice. Okay. Multiple choice. Dan add ada. Okay. Dua ni saja. Okay. Macam mana kita nak bawa pengisi borang ni. Bila dipilih yang ni, kita akan pergi ke page yang kita nak. Yang sesuai dengan jawapan dia. Jadi kita pergi dekat titik 3 ni. Dekat titik 3 ni. Dekat description ni tulislah pilih salah satu. Kadang-kadang diorang tahu dah tapi saja nak ni kan description tu untuk clearkan lagi orang isi borang tu. Titik 3 ni pergi dekat go to section based on answer. Okay, kat sini. Klik dia. Dekat sini, okay, ibu bapa. Kita nak pergi ke section mana tadi? So, kita nak pergi maklumat ibu bapa. Okay. Kalau yang ada, kita akan pergi ke maklumat penjaga. Okay. Jadi, diorang ni kita yang memberi jalan untuk pengisi borang supaya dia tahu mana yang patut diisi. Macam tu. Sebab kita dah bagi dia satu pilihan untuk dia. Okay. So contohlah Sorry. Maksudnya section tu kena buat dululah baru kita boleh pilih. Buat section dulu. Tapi kita dah define lah apa benda yang dah settle. Kita sediakan juga dekat yang first section tu. Okay, tapi untuk section apa yang kita nak, kita dah draft dalam borang kita kan. Kita nak bawa dia jadi digital kan. So kita tahulah apa data yang kita nak. Section, tak kira lah dia duduk section berapa pun, kita yang monitor dia pergi ke mana. Macam tu. Okay. Kita yang bawa dia. Kecuali kalau next section baru dia berterabur. Macam contohlah kita tak boleh berterabur. Tapi kalau section yang ada pilihan, kita tak kisah dia duduk nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 10 ke, tak ada masalah. Kita yang definekan untuk dia. Okay. Boleh saya tengok? Ni saya nak menengok peserta-peserta saya yang buat. Okay, boleh saya tengok siapa yang saya nak pilih insan yang bertuah ini. Okay, Cikgu Rohana. Boleh share screen? Saya stop presenting sekejap Saya nak tengok borang yang Cikgu Rohana dah siap buat. Hira, saya tak buat Hira. Saya tengok dulu, perhati dulu betul-betul. Oh, patutnya saya nak kalau boleh sama-sama buat. So bila ada error kat situ, kita boleh bantu sama-sama. Okay. Kalau boleh yang lain tolong buatlah Okay, Cikgu Aini. Laju. Laju ke? Ya, laju sangat. Okay. Okay, saya repeat balik semula saya ulang balik semula. Maaf lah Tinggal boot. Okay.
Okay. Kita akan mula balik. Okay. Mula-mula ada satu section je sekarang kan. Okay, saya buat form baru lah. Boleh share recording ke nanti? Boleh. Okay, thank you. Boleh share recording, tak ada masalah. Okay. Dekat borang apabila okay, saya tunjuk sini ya. Saya tunjuk satu persatu. Blank form. Okay. Dekat sini kita mana-mana satu kita boleh rename kan. Borang apa-apalah. Borang maklumat. Okay. Borang maklumat. Okay. Bila kita tulis kat sini, kita klik kat sini, dia akan auto copy. Okay, nampak borang Hira, nampak muka you je. Share screen. Lupa. Okay. Sorry. Sorry. Lupa sejak tadi kan. Okay. Alright. Okay, saya repeat balik lah Saya tunjuk semula. Again. Okay. Dia ada dua cara. Sama ada klik kanan dalam folder. Ini kita panggil folder ni dalam interface folder. Klik kanan, mouse klik kanan, Google Form. Ataupun pilih new, Google Form. Okay. Dekat sini ataupun dekat mana-mana kita tulis borang, namakan file kita tu borang maklumat. Okay. Bila kita klik kat sini, dia akan auto copy. Okay. Form description ni tulislah sila isi borang dengan maklumat yang tepat. Okay. Okay, setakat ni dapat. Saya tak buka skrin sebelah. Tolong respon seorang. Okay, dapat. Okay, kemudian dekat bahagian soalan pertama ni, ini adalah soalan, kita panggil soalan. Ini adalah add question, ini tempat kita tanda untuk kita tambah soalan, add question. Okay, ini import question, ini yang advance nanti. Okay, add title description ni contohlah, kita nak tulis kat sini, maklumat pelajar. Tak ada skrin Hira, muka you je. Saya ada line code. Oh, saya pun nampak juga ni. Saya ada cikgu, ada nampak ni. Dah nampak. Maksudnya pakai handphone kah? Seperti Cikgu Roni kah? Siapa yang tak nampak? Kalau pakai handphone memang kita kena pin kan. Sebab kalau pakai handphone dia tak akan pergi paparan share, dia akan pergi kad suara. Saya pakai handphone tapi saya nampak lah Hira. Okay. Alright. So nampak Yang lain nampak? Okay. So, okay, dah siap ni maklumat pelajar ni. Okay, kat sini kita bubuh soalan. Okay. Nama penuh pelajar. Okay. Macam saya cakap tadi, saya dah tunjuk awal tadi. Okay, saya repeat lagi sekali untuk trik huruf besar. Okay. Trik huruf besar. Okay, trik huruf besar ada arahan tersembunyi. Okay, bila nama kita pilih short answer, kita pilih required untuk pastikan dia wajib menjawab ataupun compulsory. Okay, dekat titik 3 ni kita letak description, kita maklumkan sila isi dalam huruf besar. Okay, ini description. Maksudnya kita memberitahu okay, apa yang pengisi borang perlu ikut. Okay. Tetapi kadang-kadang ada pengisi borang yang tak ambil kisah, dia akan guna huruf. Contoh dia menggunakan handphone. Dia malas nak caps lock dia punya keyboard, dia akan isi huruf kecil.
Jadi data yang kita nak dalam keadaan huruf besar semua kita terpaksa betulkan semula. Jadi kita dah buang masa dekat situ. Okey, apa yang kita perlu buat ialah kita pergi dekat titik 3 ni. Okey, di bahagian respon validation. Okey, di sini kita pilih regular expression. Okey, regular expression. Okay. Di sebelah regular expression, kita pilih matches. Okay. Match ke matches? Sorry lah bahasa Inggeris kurang sikit. Okay. So, dekat sini, pattern yang kita nak ada dalam jawapan. Okay, corak. Sorry, besarkan sikit screen. Nanti Cikgu Rohana tak nampak. Saya pun tak nampak. Okay, nampak ah? Okay. Setakat ni nampak Okay. So dekat bahagian pattern ni, apa yang cikgu perlu cikgu dan rakan-rakan perlu type. Okay. Kita type buka kurungan, tapi buka kurungan yang petak. Okay, dekat bahagian keyboard, sebelah P ada simbol curly braces dan juga kurungan petak tu. Okay. Kita pilih kurungan petak yang duduk bawah. Atas tu yang ada lengkung tu, itu kita panggil curly braces. Okay, di bawah tu, saya tak tahu dalam bahasa, saya panggil kurungan jugalah. Okay, dia ada dia punya nama dia tu. Okay, kurungan yang petak tu, kita type huruf besar A sampai, okay, sempang Z. Maksudnya A sampai Z huruf besar. Okay. Kemudian kita tekan space bar, jarak. Okay. Kemudian kita type titik. Okay, sebab nama orang ada yang titik. Okay, selain pada tu ada nama yang alias. Okay. A dash Z, space bar, titik, alias. Kemudian tutup kurungan tadi. Okay. Dan kita type asterisk. Asterisk. Ini dia punya pattern dia. Okay. Dapat setakat ini. Okay, dapat. Right. So, dekat sini, kat custom error text, okay, kita type lah kat sini, hanya menggunakan huruf besar. Okay, kenapa kita kena displaykan custom error text? Apabila dia salah, kita beritahu itulah salah dia. Sebab walaupun description dah ada, okay, bila tengok bila kita preview nama penuh, kita cuba huruf kecil. Tak boleh. Dia tak boleh submit pun. Okay. Kemudian, katalah huruf besar. Ada masalah. Spacebar. Nama lain. Spacebar. Jadi kita dah declare spacebar ni sebagai pattern dalam data yang kita nak. Okay. Alias. Titik. Ada masalah. Okay. So ini trik yang pertama. Okay. Dapat setakat ini? Okay. Okay. Untuk next. Bila berkaitan dengan nombor kad pengenalan, nombor telefon. Okay. Kadang-kadang kita tak perlukan dash tu sebagai jawapan ataupun data. Ikut pada pattern yang kita nak lah. Okay, sekarang kita tak nak dalam kad pengenalan tu ada sempang walaupun sebab apabila melibatkan key in system, jarang, memang susah nak menerima simbol. Jadi apabila kita collect data dari peserta, okay, macam mana nak ni, kita add question. Add question ni untuk soalan kedua lah. Dekat tambah ni, dekat sini, add question. Okay, dekat sini,
nombor kad pengenalan ataupun my kit. Okay. Sama juga masih lagi dalam bentuk short answer untuk jawapan short answer. Okay. Required untuk wajibkan dia mengisi. Okay. Titik 3 ini kita letak description, bagi tahu dengan pengisi borang tanpa sempang. Okay. Tapi kadang-kadang ada yang terrajin pula yang type, sebab dia dah terbiasa type IC guna sempang. Okay, kita tak nak orang buat macam tu. Jadi kita pilih titik 3 ni, respond validation. Okay. Number betul. Sebab dia auto pandai jugalah. Google ni dia banyak yang benda yang bijak. Okay. Number, bila kita type nombor, dia akan pilih number kat bawah ni. Sebab dia tahu NO tu ialah number. Okay. So greater than ni kita tukar kepada is number. Okay, is number. Okay, dekat sini tanpa walaupun kita nak copy paste balik pun tak ada masalah. Okay. Kena letak tanda tu ke? Tak, ini kan custom error text. Number is number. Sebab nanti dia tak tahu kenapa dia tak boleh isi. Okay. Bila kita ni, bila kita tanpa sempang, kadang-kadang yang rajin ni dia tulis sempang. Tapi dia tahu dah keluarlah kat sini tanpa dash. Jadi dia padam. Tak adalah keluar. So baru dia terperasan, description ada tanpa sempang. Manusia kan selalu buat salah. So kita kontrol supaya kurangkan kesalahan dalam pengisian borang. Okey, setakat ini. Jelas dua trik ini? Okey, jelas. Okey. Kemudian kita pergi ke seterusnya, add question. Okey. Sebab Google ni dari US, dia faham bahasa default dia ialah bahasa Inggeris. Jadi kalau kita type gender, dia akan keluar suggestions, add all, apa benda ni, kita boleh add all ataupun kita boleh tulis dalam bahasa Melayu. Lelaki, perempuan. Okay, lelaki, perempuan. Alright. Lelaki, perempuan. Okay, yang lain ni tak berkenaan, kita remove. Okay. Untuk bentuk soalan multiple choice, selalunya data yang kita display tu adalah kurang dari 5 lah. Okay. Bagi saya multiple choice ni 3 pun sesuai, baru sesuai. Kalau yang lebih pada 3, saya sarankan pakai drop down. Multiple choice ni maksudnya dia kena pilih data satu sahaja. Okey. Kalau dia nak lebih dari satu, kita menggunakan check box. Okey, check box. Contoh soalan yang melibatkan check box ni, contohnya adalah ni luar pada ni lah. Okay, makanan kegemaran. Contohlah takkan satu je kita suka makan kan. Okay. Ayam goreng. Nasi lemak. Celebrity. Okay. So, pengisi borang, dia boleh pilih 3-3 sekali. Okay. Checkbox ialah pilih lebih dari satu.
Kalau multiple choice, pilih salah satu. Okay. So bila kita tengok kat sini, okay, dia boleh pilih semua sekali. Yang ni dipilih salah satu saja. Okay. Ini adalah bentuk jawapan yang kita kendakilah. Okay. Setakat ini, faham? Ada soalan sebelum saya pergi kepada untuk menggunakan add section? Faham. Okay, thank you. Okay, kemudian kita add section. Oh, sebelum itu, lepas nombor kad pengenalan selain pada gender, ada satu lagi soalan yang memang kita kena letak. Apa dia? Nombor telefon. Tadi dah ada nombor telefon. Okay, nombor telefon kita copy sini. Copy nombor telefon. Sekarang budak pun ada nombor telefon. Katakanlah, okay, budak kita tak perlu wajibkan lah. So tak perlu wajib. Bila tak wajib, kita uncheckkan ataupun tolak required ni supaya kita jangan aktifkan required ni. So nombor telefon ni dia tak isi pun tak apa. Okay. Soalan yang seterusnya ialah tarikh lahir. Betul tidak? Okay, tarikh lahir. Tengok. Saya cakap Google ni bijak. Bila kita type tarikh, dia pandai keluar date kat sini. Okay, dia keluarkan date. Okay, dekat sini ada date dah. Quiet. Okay. Include year, include time. Ni kita terpulang lah. Ikut kepada kesesuaian. Include time ni contohnya macam kalau kita buat apa-apa tapi tarikh lahir ni takkanlah sebegitu detail kita nak tahu orang tu lahir pukul berapa kan. Cukuplah sekadar tarikh dia. Kan? Okay. So untuk yang seterusnya, kat sini after section 1 ni, ini kita boleh pilih. Ini satu. Kalau kita, okay, tak apa. Sebelum tu, kita masuk yang ibu bapa dulu. Maklumat ibu bapa. Maklumat ibu bapa. Okay, sama juga kita copy. So kita dah duplicate section. Okay. Tadi saya tunjuk salah satu kan. Dia sebenarnya boleh duplicate section. Katalah kat sini maklumat ibu bapa. Maklumat ibu bapa. Okay, saya tunjuk balik macam mana kita copy section tadi. Bila kita add section dekat sini. Duplicate section. Okay, titik 3 kat atas ni. So maklumat ibu bapa. Okay, maklumat. Ini kita copy. Nama penuh. So nombor kad pengenalan. Setelah ibu. Nombor telefon. Gender ni buang. Tarikh lahir. Ibu. Okay. So ini kita kena copy balik. Copy. Okay. Alright. Jadi kalau kata dia memilih soalan pelajar tinggal bersama ibu, bapa and others. Okay, so kita kena create satu lagi section. Maklumat jaga. Okay. So dekat sinilah kita akan kontrol. Macam mana kita nak kontrol ke mana kita nak bawa pengisi borang ni pergi isi borang, pergi ke section seterusnya. Kalau dia nak pilih ibu bapa, maklumat ibu bapa. Kalau dia pilih ada, so siapa yang tinggal dengan dia? Okay, kita pilih required. Titik 3 ini, okay, titik 3 ini, go to section based on answer. Okay, dekat titik 3 ni, pergi dekat sini, go to section.
Okay. Pergi maklumat ibu bapa. Untuk ibu bapa, bila ada, kita pergi maklumat penjaga. Okay. Setakat ini. Boleh? Okay. Boleh setakat ini? Ada soalan? Okay, saya nak ni. Apa ni? Sekejap, saya tak nampak lah. Raju. Ada urusan dengan si Akif. Dapat. Okay. Dan jelas. Lost connection. Tiada. Ada nota. Puan Dayang. Nota tak ada. Kita tengok dari sini. Okay. So saya stop presenting. Saya nak tengok siapa Saya nak test siapa. Kita pilih Cikgu Inani. Boleh share screen? Tertinggal bas. Tinggal bas. Tertinggal bot. Okay, tak apa. Buka je. Saya akan guide Cikgu Inani. Sebab lepas ni, mungkin kita akan exam guna semua dengan Google Form. Jadi, nak tak nak memang kita kena tahu Google Form. Tak apa. Cikgu Inani buka screen share. Saya akan guide. Tak sempat saya nak buat tadi sebab saya tengok tak dapat nak buat, lepas tu nak dengar Ira. Jadi saya tak itulah saya tengok je lah tadi. Tak sempat nak buat. Oh, okay. Mana mak share screen kan? Tadi terus share screen, mana share screen? Di mana? Okay. Cikgu Roni, boleh share screen Cikgu Roni? Tunggu kejap. Okay. Cikgu Roni pergi dekat yang kita ada simbol mikrofon, ada kamera, ada gambar petak tu. Petak anak panah. Present now. Okay, bahagian present now tu Cikgu Roni pilih. Bukan Hira, sebab saya buka asing-asing komputer, saya buka telefon, tidak macam mana saya nak buat. Saya buka on the phone sekali tadi, saya buka asing main. Boleh. Macam mana saya nak buat? Okay, sekarang ni Cikgu Roni kena silentkan yang ni sekarang pakai handphone kan? Ya. Okay, silentkan handphone ni, tutup mic. Okay. Okay, Cikgu Roni buka link, klik buka dekat komputer. Buka komputer tadi tu, buka Meet under nama yang sama. Ataupun Cikgu Roni ada akaun lain, tak ada masalah, pun boleh juga share. Tapi buka guna masukkan kod Google ni lah. Oh, okay, kejap. Okay. Suruh orang lain dulu Hira, sementara saya cari saya punya WhatsApp ni. Okay. Nanti lepas tu baru saya. Okay, kita tengok Cikgu Aini. Oh, Cikgu Aini. Okay, Cikgu Aini share screen. Tak apa, semua belajar ni. Ya. Cik pandai. Ni apa? Semua orang asyik pandai. Saya pun dalam proses pembelajaran. Save dulu ke benda tu? Macam mana? Dah buat kan? Dah buat. Okay. Share screen je saya nak tengok. Yalah, share screen mana pilih? Okay, share screen tu pergi tekan present now tu. Pergi present now. Okay, pergi kalau tak nak ni, pergi your entire screen. Pergi entire screen. Pergi entire screen. Pilih your entire screen. Mana? Kalau pilih a window nanti pergi pilih sebab window yang sama kan? Sebab tak ada window dah. Tok. Share. Tak ada pun lagi? Tak keluar lagi? Okay.
Okay. Okay, pergi dekat bahagian form tadi tu. Klik kat form. Klik kat form tu. Okay. Tok. Alright. Tak apa, memang Cikgu Aini tak akan nampak kami. Cikgu Aini nampak borang sekarang. Okay. Okay, klik dekat bahagian nama. Soalan nama tu. Klik. Klik. Mana dia punya mana dia punya arahan trik tu tak ada. Los. Okay. Akak los. Okay, Cikgu Aini mula-mula pilih required. Okay. Pilih required tu. Kan ada required. Okay. Keluar. Ni. Okay. Klik kat mana-mana. Klik dulu. Bukan yang klik kat luar. Okay. Required tu ada nampak macam button tu. Tu, titik ni. Bukan titik, ada cari perkataan required. Nampak tak tulis required? Dekat dalam nama tu ada required. Oh, dekat dalam nama. Okay, turun bawah. Dekat titik 3 tu, Cikgu Aini. Dekat mana titik 3? titik 6, titik 3. Kat hujung. Hujung. Okay. Turun bawah. Bawa cursor turun bawah. Turun bawah cursor. Turun bawah cursor turun bawah. Bawa mouse tu turun ke bawah sikit. Bawah lagi sikit. Turun bawah sikit mouse tu. Lagi ini dibahagi. Bah lagi. Sebelah tong ada sampah. ya. Ada simbol tong sampah. Nampak tak gambar tong sampah? Okay, sebelah tong sampah ada perkataan checkkan dia. Klik button. Tak klik button tu. Bukan klik button. Klik button tu. Bukan. Klik. Klik. Itu maksudnya kita nak wajib. Daya apa? Okay, klik titik 3. Pandai. Okay, klik titik 3. Klik titik 3 tu. Okay. Pergi dekat respond validation. Okay. Pergi ada perkataan number. Pilih. Okay, pilih regular expression. Alright. Okay. Kemudian pergi dekat contents. Pilih kat contents tu. Okay. Pilih matches. Okay. Pattern ni Cikgu Aini type. Kena type type. Kurungan bukan yang kurungan yang curve tau. Kurungan yang berpetak. Sebelah huruf P dekat keyboard. Type tu. Okay. Caps lock huruf A. Huruf besar A. Tolak. Z. Okay. Space bar. Space bar dah? Dah. Macam tak nampak space bar. Dah. Okay. Dah. Dah space bar. Okay. Type titik. Nota. Titik. Alias. Yang nombor 2 tu. Alias macam okay. Okay. Tutup kurungan. Okay. Type asterisk yang bintang yang dekat nombor 8 tu. Salah lah kurungan. Betul tak kurungan? Betul. Okay. Letak asterisk. Simbol asterisk. Add kah? Yang dekat nombor 8 tu kan ada simbol yang bentuk bintang. Asterisk. Alright. Dah. Okay. Pergi kat custom error text tu, guna huruf besar. Type je. Guna huruf besar. Alright. Okay, pergi dekat nombor kat penalan tu. Okay, dah jadi dah satu. Okay, itu trik yang pertama. Okay, trik yang kedua. Okay, pergi kat nombor kat penalan tu. Pilih juga required. Okay, pilih titik 3. Pergi respond validation. Okay, number tu kekalkan. Okay, biarkan. Kekalkan. Okay, kat greater than tu, pilih is number. Is number. Okay. Okay, dekat custom itu tanpa sempang.
Answer. Tulis type kah ataupun Sempang lah, tulis SEMPANG, Pang, sempang. SEM? Ha. Sempang. Okay. Okey. Betul, buat dalam kurungan, tolak, tutup kurungan. Kurungan Buka kurungan, tolak, tutup kurungan. Tolak. Okay, tutup. tolak. 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 Tutup. Okey. Cuba klik dekat mata tu. Dekat? Mata, naik atas sekali, atas kan ada gambar macam jigsaw puzzle, ada Okay. preview. Preview. Alright. Okey. Okay. Cuba Cikgu Aini type nama dalam huruf kecil. Guna huruf kecil. Okey, pergi ke section ke bawah, nombor kad pengenalan. Pergi klik kat nombor kad pengenalan. Okey, so jadi dah lah kan? Okey. Alright. Cikgu Aini. Yeah. Okay. Stop sharing. Dah Okay, dah stop sharing. stop sharing. Yes. Right. Alright. Okay, Cikgu Roni Garau. Mari kita tengok. Thank you, thank you. Welcome. Cikgu Roni. Okay, okay, boleh share screen? Cikgu Roni. Cikgu Roni. Okay, sementara kita tunggu Cikgu Roni. Tadi dah masuk dah kan rasanya? Okay, tak apa. Sementara tunggu Cikgu Roni, kita pilih Cikgu Maimunah. Cikgu Maimunah. Tak ada. Cikgu Maimunah tak ada. Okay, Cikgu Maimunah tak ada. Kita pilih Cikgu Nur Hazwani lah. Tadi kita pilih yang senior, kita pilih orang muda pula. Cikgu Nur Hazwani. Tak ada juga. Nyap je. Ke saya punya internet disconnect ni? Tak ada. Okay, tak apa. Okay, Cikgu Doris. Cikgu Doris Edward. Ya, saya. Share screen, saya nak tengok. Okey, sekejap. Janganlah nervous. Ham banyak melibatkan borang nanti tau. Jadi kena biasa-biasakan lah. Okay. Ada orang dah isi? Oh, isi sendiri. Okay, tengok dekat nama penuh tu. Klik nama penuh. Cikgu Doris, klik nama penuh tu. Tak dapat tekan lah sekejap. Klik je nama penuh tu. Klik saja dalam kotak nama penuh tu. Sekejap. Keluar pula ni. Kenapa? Ada dah paparan tapi cuba klik nama penuh ibu bapa tu. Okay. Okay, klik. Mana ni? Klik je nama. Saya nak tengok betul ke dia punya tu, arahan dia. Nama penuh. Klik dalam kotak nama penuh. Okay, turun bawah. Okay, betul. Okay. Okay, turun tengok nombor kad pengenalan. Nombor kad pengenalan. Tak sempat tulis lagi. Okay, tak apa. Terus buat. Okay, terus buat add question. Ni kan? Add question. Tu dah ada dah question kosong tu. Okay. Okay. Type nombor kad pengenalan. Oh, okay, tak apa Cikgu Roni. Okay. Kemudian pergi dekat titik 3. Response validation. Okay, greater than tu tukar is number. Okay, type kat situ tanpa sempang. Sempang. Kurungan ke? Ya, kurungkan supaya dia orang tahu sempang tu apa. Ya, tutup. Okey, tahniah.
Okey, cukup. Dah kira lah tu. Okey. Okey. Okey, saya nak tengok Cikgu Indon. Boleh Cikgu Indon? Sebelum ni last lepas ni kita pergi tengok section pula. Tak apa Cikgu Rolina, tak apa. Kita bersantai je ni. Tak ada masalah. Cikgu Indon? Ada Cikgu Indon? Itulah tak nak share cerita apa tengok. Okey. Okey lah Cikgu Indon tak ada. Okey, Ustazah Hanim. Akak guna phone je ni Hira. Oh ya kah? Okey lah. Apa yang nak tengok Cikgu Erni, dia dah terror dah. Malu saya nak panggil. Saya rasa saya boleh buat. Okey. Siapa ni? Yang Ita ni siapa? Ita DIY ni? Okey, tak apa. Siapa Ita DIY ni? Okey lah, tak apalah. Kita OPT dari Muim. Okey. Okey, Puan Ita, boleh share screen tak? Boleh share screen? Saya nak tengok ke apa ni? Hasil kerja Puan. Tak ada. Okey. Kita tengok sisi kita. Sisi Puan Dayang Maimun. Puan Dayang. Oh, Puan Dayang. Oh, tak dapat tekan share. Okey. Okey. Apa tak? Okey. Okey, Puan Ita pergi dekat tekan share tu macam mana? Boleh dah. Okey, cun. Alright. Okey. Pergi dekat kita punya form tadi. Pergi tab form. Pergi kat My Drive tu. Pergi dekat My Drive, okey. Okey, mana form tadi? Tu untitled tu kan tadi. Mana form tadi? Okey, klik tu. Untitled form tadi tu. Double klik je. Double klik. Tak boleh double klik kah? Boleh ke double klik? Okey. Double klik dekat form tu. Tak boleh double klik. Okey, kalau macam tu create barulah. Pilih new. Pilih new dekat ujung tu. Ada new dekat ada perkataan drive, ada new tu. Pilih new. Bukan di folder. Bolehlah create form. Okey, pergi dekat Google Form. Okey. Okey, type nama je. Saya nak supaya ingat bila kita buat baru kita ingat. Okey, type nama. Nama pun okey dah. Type nama je. Okey, nama penuh. Okey, pergi dekat pilih required dulu. Okey, betul dah, short answer tu dah betul. Pergi dekat required, on required. Okey, pilih titik 3. Respond validation. Okey, apa yang kena buat? Okey, kita tengok macam mana. Okey. Okey.
Okey. Tulis apa? Hanya menggunakan huruf besar. Tanda mata. Tanda mata tu tanda apa tu? Alright. Okay, so untuk nombor kad pengenalan, add question lagi. Add question dekat tambah tu, okay. Tak apa Cikgu Roni, nanti saya share juga. Okay. Tu tak perlu ubah, short answer, memang still short answer. Pilih required. Titik 3. Respond validation. Okay. Number tu betul dah. This number. Tanpa sempang. Okay. Okay, Chun. Dah, betul tu. Okay, terima kasih. Ira. Okay. Hello Ira. Ya, saya. Kak Indon. Saya, ya laptop saya satu tu tadi tak dapat bercakap. Ni saya buka yang satu lagi. Oh, banyak tak sempat saya buat, saya rasa. Saya ada ambil gambar-gambar yang kamu share tadi ya. Oh, Tak tak apa. saya buat. Saya ada. Video Kalau ada Cikgu Relina minta video record itu. Ada. Nanti memang saya akan share. Yes. Tapi saya ada ambil gambar. Saya ambil gambar saja apa yang kamu share tadi. Okay. Baru buka laptop satu lagi. Okay. Okay. So tahniah semua berjaya sampai cakap ni. Yang penting saya tahulah. So itu antara triknya. Okay. Kemudian kita akan tengok trik seterusnya. Okay, saya share balik. Saya punya. Alright. Okay, tadi kan saya beritahu kan macam mana kita nak pergi ke section, kita buat section ni apa semua. Okay. Apabila kita type ni, kita kena pilih titik 3, go to section. Kat sini kita pilih section. Yang ni senang je kan, dah tahu kan. Okay. Itu antara trik untuk section by section. Okay. Saya nak tunjuk yang bahagian setting ni. Okay. Untuk setting ni, selalunya, memandangkan sebab saya gunakan MOE. Jadi MOE adalah Google Workspace ataupun dulu kita panggil G Suite. Okay, yang mana akaun ini dibayar oleh mana-mana organisasi dan kelebihan Google Workspace ataupun dulu namanya G Suite, dia punya storage unlimited. Jadi siapa yang memiliki akaun ini, dia banyak kelebihan dia sebab kita bayar penggunaan akaun. Berbanding dengan Gmail, Gmail agak terhad. Jadi kalau guna Gmail, dia tak akan ada ruangan ni. Dia hanya ada limit one respond. Okay, so katakanlah kita tak kisahlah pakai e-didik ke apa-apalah yang under organisasi yang berbayar, dia akan keluarkan nama yang ini. Sebab ini adalah MOE, dia akan keluarlah Ministry of Education. Okay. So dekat bahagian general ni, umum ni, okay. Apabila melibatkan data online, okay, kita perlu ada collect email. Okay, collect email. Dan apabila dia mengisi borang, apa maksud respon receipt ni? Maksudnya kalau kita check dia, okay, dan kita klik always, apabila dia dah mengisi borang, okay, atau mengisi maklumat tentang dia dah submit data dia, respon receipt ni akan auto bagi dekat email dia yang dia dah pun mengisi borang. Contohnya tadi saya ada bagi kedatangan kan, ada tak yang belum isi lagi kehadiran? Sekejap saya paste balik. Ni kehadiran. Saya belum. Tadi tak dapat masuk link tu. Okey. Saya pun belum isi kehadiran. Okey, so saya dah bagi link tu. Okey. So apabila kita isi form, bila submit,
Okay, bila kita submit form tu, bila kita pilih always, okay, bila isi je form tu, bila kita pilih always respond receipt, orang yang isi borang tu dia akan dapat email mengatakan dia dah submit form ni. Dia macam receipt lah. Kita panggil receipt. Receipt kita beli barang, kita buat payment, kita dapat receipt. Jadi kita isi form, macam mana pengisi borang tu nak tahu sukses ataupun tidak form dia dihantar apabila dia menerima email respon ni. Okay, saya memang galakkan jangan pilih if respondent. Letak je always. Ini adalah bukti kedua-dua. Maksudnya bila dia dah isi, katakanlah selalunya isu mengisi data. Orang kata, kau tak isi lagi lah, tak ada pun data. Aku dah terima pun recipient dari auto Google Form kata dah submit form. So which is kita dah ada evidence kita yang dah pun mengisi pada waktu sekian-sekian. Okay, so tak ada masalah. Mungkin data dia tak ada dalam sistem ataupun dalam Google Sheet orang yang mengutip data tu, mungkin ada orang yang delete. Tapi kita dah dapat. So selamatlah kita. Orang tak adalah cakap kita tak isi borang. Okay, itu satu. Untuk bahagian collect email. Okay, require sign in. Require sign in ni mesti. Sebab bila kita ada setengah dia tak perlu sign in email, tapi bila kita melibatkan kerja-kerja formal ni, kerja-kerja rasmi, mesti ada sign in. Sebab kita nak tahu siapa user kita. Kadang-kadang orang boleh tipu data, main-main. Jadi dia perlu sign inkan email baru dia boleh masuk ke dalam form kita buat tadi. Okay. Untuk ni contohlah kita tak nak orang lain guna email luar. Jadi kita restrict. Okay, restrict hanya untuk MOE sahaja. Okay. Untuk bahagian limit to one respond, contohnya, okay, katakanlah data yang kita nak collect tu, seorang saja yang kena isi. Okay, seorang saja yang kena isi. Jadi apabila diisi data untuk seorang ni, dia tak boleh isi kali kedua. So, untuk bahagian kita, data tak akan ada redundant. Tak ada isu redundant. Sebab dia dah isi sekali, dia tak boleh isi banyak kali. Tetapi, sekiranya situasi, contohnya, okay, melibatkan guru pengiring nak hantar murid pertandingan online, dia ada 10 orang murid. Jadi, kita kena uncekkan limit to one response supaya guru tersebut boleh key in beberapa kali murid dia. Okay, kena ingat keperluan form kita tu. Apa yang kita nak dari pengisi borang tu. Kalau dia seorang je isi untuk ramai data, yes kita kena buka benda ni. Jangan checkkan dia. Okay? Okay, respondent can. Okay, yang ni contohlah mungkin dia tersalah type. Okay, dia terlupa boboh macam tadi kan, dia tertypo. Okay, typo, dia nak tulis apa ni nama, katalah dia nak tulis alamat. Okay, taman dia tulis, sebab jari dia tergemuk dia tulis tamam. Okay, so dia edit balik. Kalau kita checkkan edit after submit, maksudnya dia boleh edit balik borang yang dia buat sebelum ni. Okay. Untuk si summary chart ni and text response ni, ini selalunya kalau melibatkan quiz, dia boleh tengok berapa orang kawan-kawan dia dah jawab. Ni summary chart. Chart tu carta pie, graf apa semua. Sinilah. So benda ni tak penting pun. Tengok pada keperluan form lah. Okay. Ini adalah bahagian setting general. Ada soalan setakat ini sebelum saya pergi bahagian presentation? Maaf, ulang balik boleh sih dari setting general tu. Klik dari mana tu? Yang mana tak faham Cik Azlan? Okey, bila masuk setting tu klik mana? Gambar gear. Okey. Sekejap, saya ni balik, tunjuk balik mana bahagian setting. Okey, dapat. Okey, dekat atas ni, ini add-on, ini adalah customize, ini adalah nak tengok form, ini adalah bahagian setting, gambar gear. Dekat sinilah. Okey.
ada 3 tab, general, presentation dan quizzes. Okay. So, Save kah? nanti dulu, jangan save lagi. Okay, kemudian kita tengok bahagian presentation. Okay, presentation ni, apa fungsi show progress bar ni? Show progress bar ni yang melibatkan kita buat form ada section macam ni tadi. Ni ada section. Kita ada section. Kalau, okay lah, saya save kan. Kalau saya show progress bar, saya save. Okay. Nampak tak? Progress bar. So, dia tahu, oh ada 3 page lagi sebenarnya. So, itu dia punya fungsi progress bar. Okay, shuffle question order ni contohlah. Okay, ini sesuai untuk kita buat quiz. Okay, sesuai untuk kita buat quiz dengan budak, soalan dengan budak. Sekiranya kita tak nak budak hafal jawapan. Kawan dia beritahu, okay, jawapan dah bagi A, B, A, C, D, A, B. Okay, kita shufflekan question tu. Jadi orang lain, budak lain dapat soalan, tak ikut susunan yang dia jumpa. So kita shufflekan soalan tu. Soalan 1 dia, soalan 10 murid lain. Itu shuffle question. Ini selalunya untuk melibatkan kuis ataupun soalan-soalan lah. Ataupun kita nak soalan tu tak perlukan apa kita panggil, soalan yang tak ada ikut sekuen. Mana-mana pun boleh. Macam kita isi borang, memanglah kita nak awalnya ialah nama, sekuen lah. Yang perlukan sekuen, jangan klik yang ni. Macam nama, lepas nama, nombor kad pengenalan. Kalau kita klik shuffle ni nanti, okay, saya klik shuffle lah, apa jadi. Kita tengok ni kan nombor kad pengenalan. Okay, bila kita refresh, okay. Sekejap, sini. Mana dia? Kat mata. Alright, okay ni. Tengok, gender ni dia pergi duduk atas dah. Walaupun asal usulnya nama penuh kita tadi, kita letak kat atas. Sebab dia shufflekan soalan. Pilih form. Okay. So dia pergi naik. So tak sesuai lah untuk bahagian, untuk borang macam ni kita shuffle. Jangan. Okay. Confirmation message. Okay. Sini macam kita nak compliment lah dengan dia. Terima kasih di atas kerjasama anda. Okay. So apabila kita isi borang, contohnya saya buang. Okay, kita isi borang. Sangatlah mudah. Okay. Isi. Ada E pula. Okay. Okay. Bila kita submit, ada submit, nampak tak? Ada terima kasih di atas kerjasama anda. Dekat atas ni. Submit and ada respon. Tengok saya dah dapat dah. Okay, so bila saya dah isi borang, atas email saya, dia akan hantar. Macam mana kita nak tahu? Okay. Ya. Saya dah dapat. Inilah resip auto yang kita pilih always tu.
hantar je terus dapat maklumat ni. So tapi kita boleh edit balik. Macam tu. Itu fungsi dia. Macam submit ada respon, maksudnya kita submit yang kita buka tadi kan, limit one respon tu kita tak pilih. Jadi contohnya untuk orang yang kedua kita nak isi. Okay, ada soalan setakat ini bahagian setting? Ada soalan? Okay, tak ada soalan. Okay, kita teruskan. Okay. Kat sini kita respon. Okay, so bila kita tengok data kita, macam mana kita nak tengok data kita? Kita kena klik create spreadsheet. Okay, question. Okay, bila kita dah nampak ada orang isi, dia akan ada response dekat sini, responses kat sini. So kita klik kat sini. Okay, klik yang warna hijau ni, create spreadsheet ni. Okay, create. Jadi kita tahu timestamp. Saya cakap timestamp tak boleh ubah. Apa yang kita isi, itu akan keluar. Okay. Dan dekat sinilah kita boleh sorting nanti. Contohlah kan, kita nak pilih gender perempuan je. Okay, sekejap saya kena isi satu lagi borang. Satu lagi. Setelah kita pilih lelaki. Apa dia? Tadi pilih. Oh, okay. Salah isi ni. Okay. So ada dua data masuk. Okay. Dekat sini kita boleh filterkan. Macam mana kita nak filterkan? Klik kat sini. Kat sini dah ada filter. Ataupun sekejap. Gender. Ni boleh sorting. A to Z. Ataupun kita nak dah jauh Daya Hira. Dalam sangat. Dalam sangat? Tak, kita nak sorting je. Nak sorting huruf. Ini kat atas ni tak ada, kita tak payah filter. Dia dah memang filter sendiri. Ini adalah filter dia. Yang kalau kita tengok dekat mana-mana kat Excel kan kita ada gambar macam penapis minyak tu. Tapi kat Google Sheet tak ada. Dia terus ada benda ni. So kita boleh sort lah A to Z, Z to A. Macam ni je. Okay, saya tak ajar dalam sikit lah. Ni Google Sheet dah. Okay. Section, okay. Kita punya point tadi section. Kita dah point macam mana trik untuk bagi arahan huruf besar dengan nombor. Okay, untuk bagi setting. Quizzes ni selalunya untuk yang buat quiz lah. Yang ni penting kalau kata kita nak buat exam, kita kena klik ni. Jadi dia orang tak boleh buka benda lain. Tak boleh. Not allowed. Jadi hanya buku dekat tangan je dia orang dapat buka, dapat refer. Tapi kalau kata kita tak on ni, nanti dia pandai lah buka tab-tab lain cari jawapan. Yang ni kalau kita nak later, kita boleh check. Contohlah ada jawapan yang perlukan subjektif.
So nanti kita ni lah. Macam tu. Itu saja bahagian setting. Yang basic lah. Ada soalan? Ya, Hira. Ya. Saya ada soalan Hira yang selalu terjadi sebab isi borang maklumat ni memang belum pernah lah kita buat tapik borang kehadiran. Contohnya saya guna satu borang saja untuk kelas saya matematik tahun 6, Alamanda, matematik 5 Akasia. Saya kongsikan borang itu. Jadi apabila saya nak lihat, saya dah buka semua itu tadi, spreadsheet itu sudah saya buka. Jadi nama itu bercampur. Macam mana saya nak pisahkan nama itu? Oh, okey. Pisahkan nama 5 Akasia, contoh di atas, semua nama Alamanda di bawah. Yang saya terima kan ikut siapa dulu hantar, di situlah namanya kan. Tadi. Okey, itu soalan luar. Macam tadilah saya tunjuk. Okey. Saya tunjuk kejap. Okey, kejap Saya tunjuk data saya juga. Saya pun ada juga buat tu. Kejap Sekejap. Google Drive. Sekejap Maksudnya Cikgu Indon guna satu form je sekarang ni? Ya, satu form tapi untuk 2 kelas. Guna guna apa nama yang link yang sama. Jadi bercampur nama ada orang di situ. Itu pasal saya print dulu tengok nama. Okey. Saya mau dia sendiri-sendiri asingkan macam mana. Filterkan dia lah maksudnya. Filterkan dia. Okey, kejap saya buka. Buka kehadiran saya kejap. Contohnya, okey, dia konsep dia sama. Kita nak tengok budak ni berapa kali datang pun boleh. Sekejap data banyak kan. Okey, saya create. Sekejap. Nak asingkan dia, asingkan kelas ataupun asingkan sekejap. This form. Set. Ini saya punya barang ni Banyak sangat dia punya ni. Okey, saya keluarkan. Okey. Contohlah ni kan. Cuma sebab saya asingkan kelas. Tapi kita nak maksudnya nak asingkan data tu satu kumpulan kan? Ya. Ya kan? Okey. Apa yang kita boleh buat, ni saya ajar yang basic je Saya tak nak yang, tadi kan saya beritahu dekat atas ni adalah kolom-kolom ni dah kita boleh sortingkan dia. Itulah macam mana sorting dia. Dekat sini ada contohlah kita nak pilih nama murid ni nama murid kita nak tengok siapa dia ni murid ni berapa kali dia datang. So kita pilih kat sini. Okay. Sort sheet A to Z. Macam Cikgu Indon boleh pilih lah. Kan dia, maksudnya 5 akasia dia ambil nombor 5 dulu, 5 akasia semua. So dekat sini macam saya, budak Alia ni dia datang berapa kali? Tengok ni dia salah isi. 1 bulan 7, 7 bulan 6, 12 bulan 9, bulan 8, dia isi. Balkis ni sekali je datang, Combe ni datang banyak kali. Siapa yang isi, ni baru datang sekali. Itu dah tak ada dah. So kita dah sorting dia.
Pilih dekat bila pilih kat kolom yang kita nak sorting tu, Cikgu Indon pilih ada anak panah kecil kat sini, pilih ni. Sort sheet. A to Z. Ataupun Z to A. So, ikut kelas. Kalau ikut kelas. Sama juga. Kalau pilih Sama A to juga. Z. Cuba buat A to Z, dia akan pilih 5 akasia, dia akan groupkan semua 5 akasia kat situ. Nak Alamanda Okey lah. okey, katakanlah Minggu depan cuba. okey, katakanlah tarikh hadir kita nak ambil dari awal. So 8 hari bulan 5 seorang je isi untuk saya. Okey, 16 bulan 6 seorang je datang. Dia salah pilih ni. Patutnya 17 bulan 6. Okey, 17 bulan 6 yang datang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni kita tengok apa? 16. Berapa ni? Di 4 dan 16. Berapa orang ni? So yang ni je yang datang hari 17 bulan 6 ni. Yang datang 20 bulan 6, yang ni je datang. Yang 1 bulan 7, yang ni je. Pun boleh kita groupingkan. Tak ada masalah. Okey lah, nanti cuba. Dekat atas ni tau, bukan dekat nama dia, Cikgu Indon, dekat kolom huruf ni. Ya. Ni tak ada nampak apa-apa dekat sini, atas ni ada sentuh yang panah ni kecil ni. Okey, pergi sort. Okey. Macam tu. Betul tak kalau saya kata Cikgu Indon dekat borang dia tu kena ada kelas lah kan, baru dia boleh sort dekat kelas tu kan? Betul lah, dia kena sort by kelas lah sebab saya punya, saya asingkan kelas punya Google Form. Jadi mana Google Form Cikgu Indon tu kena ada kelas lah kan? Dia sekarang ni option dia dah buat untuk sahabat ada dia tu dari kelas Alamanda, nak Alamanda ataupun 5 akasia. Apabila 5 akasia bercampur dengan nak Alamanda, so maksudnya ada 2 kelas bercampur hari tarikh. Jadi Cikgu Indon nak tengok 5 akasia punya dulu. Pilih je dekat bahagian kelas punya kolom kat atas tu. Okay, sort A to Z, dia akan pilih semua 5 akasia sampai yang tarikh terkini. And then nak Alamanda dari dulu sampai terkini. Macam tu. Okey lah. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Nanti nanti mungkin saya akan buat pula tentang Google Sheet. Google Sheet ni seronok, dia boleh buat macam-macam. Bukan hari ni lah, akan datang. Sebenarnya kalau ekstranya tadi, okey. Sebelum kita tambah ekstra sikit, boleh ya? Saya tambah satu ekstra untuk Google Form. Saya tak tahu lah, ada yang tahu-tahulah, ada yang tak tahu, saya share lah ni. Okey? Saya tunjuk dulu. Okey, sekejap. Ada satu lagi saya nak share. Yang ni selalu terjadilah apabila kita nak share maklumat. Right. Okey. Dalam form ni, dekat bahagian send ni, apalah agak-agaknya? Dekat send ni adalah tempat kita nak shortkan kita punya link. Ini nak hantar by email ataupun contohlah, boleh siapa-siapa bagi email MOE dengan saya seorang? Type kat tepi, Lee ke siapa ke? Type kat sini, ID MOE. Dekat ruangan chat. Dayang ke? Cikgu Rolina ke? Bagi ID MOE. Type dekat ruangan chat, saya nak copy. Okey, Cikgu Erni. Okey. So, katakanlah kita nak berkongsi borang. Okey, nak berkongsi borang. Kita nak berkongsi borang, kita kena add collaborator. Okey, add collaborator. Dekat sini. Okay. So, bila saya bagi Cikgu Erni sebagai editor untuk borang ni, dia boleh kacau borang saya ni. Okay, sebab dia dah jadi collaborate editor. So, bila saya send,
dia boleh kacau. Okey, Cikgu Erni, tolong share sekejap Cikgu Erni punya ni. Kita buat demo. Okey, sebentar ah. So Cikgu Erni akan ubah data dalam form yang saya share tadi. Jadi kita nak collaborate biarlah orang yang betul-betul memang kerja dengan kita lah. Maksudnya share, contohnya Puan Jenny nak share form ni dengan Puan Daya Maimun. Benda yang sama. So senang, apa-apa nak edit boleh. Mana Cikgu yang ni share screen? Okay. Dia boleh tengok sama ada Cikgu Erni pergi balik dekat bahagian drive. Okey, sebentar. Okey, pergi bahagian drive. Okey, macam mana kita nak tahu orang share dengan kita? Dekat tepi menu tu share with me. Okey, betul lah share with me kecilnya. Saya pun rasa hafal-hafalnya tu share with me kan? Share with me. Okey, share with me. Kita akan nampak setiap nama orang yang share maklumat dengan kita. Okey, mana nama saya? Tak ada keluar. Di mana Okay, tak ada. Okey, satu lagi buka Gmail. Buka Gmail. Gmail. Okey, sebentar. Banyak email tak baca ni. Betul tu. Itu yang dia loading lama tu okey. Okey. Ada notification email form share with. Okey. Atas nama saya. Okey, buka email tu. Tak pun. Okey. Get started. Get started lah. Pangkah je. Alright. Okay. So, dekat sinilah kita nak buka. Kalau kadang-kadang kita lost, terlupa kat mana kadang-kadang. Okay, masa kita tengok dekat bahagian drive tadi tak nampak share with me dengan kita. Jenuh kita nak cari. Okay. Untuk mudah, pergi kat Gmail, buka notification email yang kita dapat tadi and then click open. Okay, click open. Dia akan terus pergi ke form tadi. Okay. Cuba type borang maklumat tu jadi borang maklumat pelajar sekolah. Okey. Okey, dah. Okay, stop sharing. Okey. Okay, terima kasih Cikgu Yani. Cikgu Yani ni terror. Tapi dia join juga. Sama-sama. Tak ada, belum lagi terror. Banyak lagi ilmu baru saya terima hari ini. Okay, tadi Cikgu Yani dah ubah saya punya form. Okay, kita tengok. Tu. Dia dah pergi ubah. Dan dia highlightkan, maksudnya ada perubahan. Tadi tak ada warna, ni dah ada warna. Ni dah ada, maksudnya ada collaborator kita ubah. Okay, itu satu. Okay, untuk yang seterusnya bahagian send ni, selalunya kita nak share dengan orang, okay, saya selalu perasan tau, orang selalu share link salah tau. Dia akan share link edit. Memang dia tak boleh edit. Tapi dia akan keluar gambar pensel dekat form. Contoh okay, saya sekejap, saya stop sharing sekejap. Okay, saya pergi dekat saya punya user satu lagi. Okay, tadi saya
Okay, saya guna user Gmail saya. Saya tadi saya copy yang MOE saya tu. Ini adalah user Gmail. Okay. Sebab ni saya memang restrict untuk bukan untuk MOE. Okay, katakanlah saya on, saya tak restrictkan MOE tu. Okay. Tapi ada request edit. That's why saya cakap kadang-kadang orang salah copy, pergi copy URL yang ada perkataan edit. Salah. Okay. Apa yang kita kena buat sebenarnya apabila kita nak share form dengan orang, maksudnya tak perlu ada apa kita panggil? Tak perlu ada request edit ataupun gambar pensel tu. Ada 2 cara. Okay. Sama ada pergi dekat mata ni. Bila pergi kat mata nampak tak ada perkataan belakang view form. Okay. View form. Bila view form, pensel tu tak akan ada. Ini sebab pensel sebab saya punya form. Okay, kalau tak, okay, contohnya, okay, saya bagi you all test ya. Cuba you all ambil ni, link ni. Okay, Cik Azlan, cuba klik. Dapat tak gambar pensel tu dekat sebelah? Ada tak gambar pensel bila buka form ni? Panggil saya ke? Tak, panggil Azlin. Azlan lah. Okay, Azlan. Tak jumpa buku pensel mana? Tak, okay. Saya bagi link dekat bahagian chat. Cik tengok ruangan chat. Okay, sekejap. Buka ruangan chat tu, klik link tu. Ada tak keluar request edit access? Dia cakap auto save your work. Oh, kena save. Ada tak keluar pensel tu? Ada kan? Pensel tak ada. Kejap lagi sekali tekan lagi sekali. Kanan tak ada pun. Maksudnya kita kita copy untuk view form saja. Oh. So itu satu cara untuk kita bagi link form dekat orang. Ataupun satu lagi apa yang kita boleh buat dekat bahagian send ini. Okay. Dekat ada gambar apa benda ni ya? Rantai. Apa itulah kan. Okay, kat sini bahagian ni. Okay. Shorten URL. Okay. Shorten URL ni kita copy. Okay. So saya letak balik dekat bahagian ni. Ruangan chat. Sama saja form yang saya bagi. Okay, jangan salah copy URL. Okay. Apabila kita copy URL edit, perkataan edit form, maksudnya kita membenarkan orang edit form tapi dia masih kena ada request. Okay, berbanding view form. View form tu adalah preview, which is dia tak nampak pun untuk editor tu. Okay, macam tu. Ada soalan? Ke laju? Ke tak faham? Ya, laju. Okay, saya ulang balik. Untuk, okeylah, senang cerita, nak bagi link dengan orang, bagi link form dengan orang, okay, di bahagian link. Cik Carolina kat sini. Hira, Ya, boleh dengar? kita dengar. Okay, apa maksud dekat sharing tu kita copy link tu kan ada satu lagi tanda yang macam ada maksud embed
embedded apa tu? Apa maksud tu? Okay, embedded ni kita gunakan, contohlah kan Cikgu Rolina ada buat website, guna Google Site. Okay, so Cikgu Rolina nak masukkan form tu dalam website tu. Jadi kita letak form tadi, link form tu ke dalam website kita. Oh, itu maksud embedded maksudnya. Embedded. Embedded ni dia, okay, bila contoh kalau perasan dekat area sini, dekat sini ada dia punya ukuran. Ni ukuran dia. Jadi kalau kata kita nak masukkan HTML ni ialah coding lah. HTML hypertext markup language. Ini adalah coding. So kita copy ni letak dalam website. So dia akan paparkan form kita yang ni dalam website tu. Okay. Untuk copy URL hantar dengan orang isi borang, kita tekan send, kita tekan yang tengah ni. Okay, shorten URL, copy. Jadi kalau cikgu tengok dekat bahagian ruangan chat, benda yang sama saya bagi form tapi link dia panjang dengan pendek. So which one cikgu prefer nak bagi? Yang pendek ke yang panjang? Yang pendek. So kita dah shortkan dia. Jadi taklah serabut orang tengok, ish, apa ni huruf-huruf aksara-aksara banyak sangat ni. So di shortkan. Nanti mungkin lepas ni mungkin saya akan buat lagi sesi perkongsian macam mana kita nak pendekkan mengikut nama yang kita nak. Macam cikgu perasan kan saya punya Google Form untuk kehadiran, nama dia bermakna. Maksudnya saya tahu yang ni adalah untuk bengkel saya yang pertama. Okay, UICT tu unit ICT lah, SKL dash 1. Okay, 1 tu yang pertama, 21 tu adalah tahun 2021. Ini nanti saya akan ajarlah shorten yang kita boleh brand dan kita boleh tukar kepada QR code. Sebab hari tu saya pernah buat jugalah tapi ramai ni okey. Tapi saya akan share lagi sekali lah macam mana kita nak buat QR code dalam bentuk yang kita nak. Nak warna apa, nak letak logo, kita pakai generator apa. Okey. Ada soalan setakat ini? Boleh share recording nanti? Boleh. Tak ada masalah. Memang saya akan share punya. Okey, kalau tak ada masalah, kalau boleh, saya harap fahamlah untuk perkongsian saya hari ini. Boleh tanya kalau kurang jelas bila-bila masa. Kalau saya tak busy, saya akan terus respon. Kalau lambat tu maksudnya ada kerja tapi saya akan respon juga. Saya harap boleh share lah dengan kawan-kawan juga ilmu yang saya share dengan you all supaya apa yang kita belajar ni berpanjangan untuk semua orang. Walaupun mungkin dia tak sempat nak datang ke apa, tak ada masalah, kita sharekan je. Okay. So kita ada sesi bergambar. Boleh buka kamera semua. Link kehadiran ada ke Hira? Ada tadi saya share Kak Indun. Tidak nampak saya tadi. Ada sekejap, saya share balik. Link kehadiran tak ada. Okay, saya ada share dalam ruangan chat. Oh, okey, ini ya. Okay. Boleh buka kamera semua. Saya nak untuk saya punya dokumentasi. Siap. Belum, tunggulah. Kalau rambut tak handsome tak apa ke? Tak penting pun. Okay, saya tutup ni jap. Saya tutup recording. Bahaya ni.